أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب اتمم بالخير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. إلهنا أنت مقصود آمين يا الله. وأنت مطلوبنا آمين يا رب العالمين. تحية من تحية الإسلام، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الرحمن seluruh sekitarnya brothers, tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mula-mula sekali saya nak petik satu ayat Quran yang Allah Taala sebut dalam surah Ad-Dahr, dalam surah Ad-Dahr ayat 25 dan juga ayat 26, yang mana Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. Yang mana bermaksud, sebutlah nama Tuhanmu, yakni Allah. Sebut nama Allah pada waktu pagi dan juga petang, dan sebahagian daripada malam, maka bersujudlah kamu kepada Allah dan bertasbihlah kepada Allah pada bahagian di sepanjang malam hari. Satu hadis yang lain yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali wa ma lid-dunya ma ana fi dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa yang Nabi kata? Nabi kata, aku ni tak ada apa dalam dunia. Ini Nabi tuan-tuan. Nabi kata, aku ni tak ada apa dalam dunia ni. Aku ni hanya sebagai seorang penunggang kuda sahaja. Dalam dunia ni seolah-olah aku ni pengembara, yang mana satu ketika aku akan singgah berteduh di bawah sepohon pokok, kemudian aku akan berjalan dan meninggalkan pokok itu. Maksudnya tuan-tuan rahimakumullah, hadis yang Nabi sebut tadi, Nabi nak kata, Nabi ni duduk di dunia tak lama. Walaupun dia Nabi, walaupun dia Rasul, dia nak beritahu pada sahabat, kata dia pun takkan hidup lama dalam dunia. Walaupun dia diperakui dia adalah kekasih Allah, dia Khalilullah, dia Habibullah, tetapi dia pun tidak lama dalam dunia. Dia ibarat sebagai seorang pengembara, bila mana mari duduk di dunia hanya sekadar berteduh, kemudian akan pergi meninggalkan dunia. Maka tuan-tuan rahimakumullah, hadis ini ada kaitan dengan ayat Quran yang saya baca permulaan tadi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sebutlah nama Tuhanmu, yakni Allah.
kamu ni orang yang beriman, orang Islam, kok mana pun kena sebut nama Allah. Bukan hanya sekadar sekali, tetapi yang Allah Ta'ala sebut, sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan juga petang. Dan diperuntukkan pada malam hari, sujudlah kepada Allah dan bertasbih kepada Allah. Baik, dua dalil ini, ayat Quran dan juga hadis ini, faham kita, menunjukkan bahawa dalam dunia ni kok mana pun kena buat ibadat. Ibadat pula bukan hanya kepada zikir, duduk atas pikat semayang saja. Ibadat ini merangkumi seluruh perkara yang kita buat. Bermula kita bangkit tidur sampai kita tidur. Bermula kita bangun pagi sampai kita tidur pada malam ni. Itu semua ibadah belaka kalau kita niat kerana Allah. Maknanya di sana ada syarat nak jadi ibadat. Ada satu pandangan ulama yang mengatakan bahawa dalam satu kaedah fiqh, la sawaba illa bin niyyah. Tidak ada pahala kalau tak ada niat. Tidak ada pahala bagi seseorang itu kalau dia tak pasang niat. Niat apa? Niat lillahi ta'ala. Maknanya air yang ada di hadapan kita ni tuan-tuan, kalau kita ambil minum, kita tak sebut nama Allah kerana Allah, maka dia bukan jadi ibadah. Tak dapat pahala kita, hanya dapat hilang dahaga. Tu pun kalau Allah bagi hilang. Berapa orang hari ini yang minum banyak tapi tak hilang dahaga? No, ini semua kuasa Allah. Jadi nak bagi jadi benda semua yang kita buat ni ibadah, maksudnya kena pasang niat pada permulaan tu. Untuk ni lillahi ta'ala. Baik kita berjalan, baik kita minum, baik kita tidur, baik kita bangun daripada tidur, baik kita nak masuk tandas pun ada niat, ada doa yang Nabi ajar. Betul tak? Kan? Nak masuk tandas pun ada doa, betul tak? Ini yang Nabi nak tunjuk pada kita apa saja yang kita buat ibadah belakang. Siapa yang buat benda ni, confirm dia dapat pahala insya-Allah. Sebab apa? Ni di antara kaedah fiqh. Mengikut kaedah fiqh, memang dia boleh dapat pahala. Baik. Perkara ibadah ini bukan hanya di atas pikat semayang. Ya, kita fikir semayang, zikir, selawat. Tengok baru-baru ni kita meraihkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak masjid, surau, organisasi kerajaan dan sebagainya cuba buat program. Program Maulidur Rasul untuk ajak masyarakat supaya mengingati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu sekadar ibadah, tetapi apa saja yang kita buat hari ini. Hari ini kita mari melangkah ke tempat kerja. Berapa orang di kalangan kita, bila mana dia keluar daripada rumah dia tadi, aku turun ni kerana ibadah, kerana Allah. Berapa orang? Berapa orang di kalangan kita yang dia rasa inilah ibadah dia setiap hari dia buat. Yang dia rasa inilah ibadah yang besar bagi dia setiap hari. Sebab apa? Sebab bila mana dia mari buat kerja, akhirnya akhir bulan dapat gaji, dapat allowance. Dengan duit itulah dia guna untuk buat ibadah yang lain. Kewajipan dia dengan isteri dia, kewajipan dia dengan anak dia, kewajipan dengan ibu dia, kewajipan dia dengan ayah dia. Duit itu dia boleh bagi. Maka kalaulah seseorang itu dalam keadaan dia
tidak merasakan dia datang kerja bukan ibadah, maka sia-sialah, tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Kita habis masa, no? Mula pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Habis pahala, tak ada pahala. No? Tambah pula mari dalam keadaan tanggungjawab. Dalam keadaan tanggungjawab kita kena buat. Tak buat pun lagi bertambah dosa. No? Ni saya peringatkan saya jugalah. Saya pun makan gaji juga. Saya pun makan gaji juga. Walaupun imam satu masjid, saya juga ada majikan. No? Dahlah tak niat nak buat ibadah. Satu. Lepas tu yang kedua, culas pula dengan tanggungjawab. Kerja yang kena suruh buat, tak buat. Tak buat bukan pasal tak tahu, tapi saja malas. Nak tangguh-tangguh. Satu, mungkin orang bukan sini lah. Saja contoh yang ni. No. Yang kedua, mungkin sembang banyak. Oh, kalau dah boleh nak buat kerja sembang tu, 1-2 kerja, 5 kerja, 1-2 yang baru siap. Sebab apa? Sembang banyak. Dia bukan kat sini ni, di Australia. Ini sebab kita nak menghayati bagaimana perasaan ibadah yang ada setiap hari yang kita buat tu, kita nak rasa ibadah. Ya. Apatah lagi pula kalaulah setiap hari, setiap pagi dan juga petang kita melakukan zikir-zikir yang Nabi buat. Oh, kalau itu dah sebut dah kan. Suruh pakat balik beli buku zikir Nabi. Ada beli tak tuan-tuan? Ada yang beli. Ha? Kalau tak ada yang beli, sia-sialah buat program ni. No? Kita atur kelas ni, kita buat kelas dan sebagainya, sia-sia. Kalau boleh kita nak satu perkara yang boleh menambah kebaikan dalam diri kita. Saya sebut itu kitab buku maksurat. Kan? Buku maksurat, buku zikir. Zikir Nabi hak kecil tu. Tak boleh lah. Tak ada. Tak, benda tu tak perlu ada kat rumah ke kat mana. Janji kalau hafal pun tak apa, tak ada masalah. No? Kita dah sebut berapa orang yang buat. No? Berapa orang di kalangan kita yang buat. Ni zikir Nabi yang hari ni kita duk kisah pasal pasal sihir lah, pasal santau lah, orang buat kita macam-macam. Tu pun lagi tak nak buat. Awak Ustaz Fairul hari ni saya delay ke? Macam ngamuk lah. Tak, bukan pasal apa. Kita nak cuba. Satu muhasabah. Yang kedua, kita nak cuba tanam dalam hati kita ada perkara penambahan yang baik, ibadah yang baik. No, terlepas, cara terlepas lah. Tahun ni kita cuba untuk kita tambah lagi amalan. No? Sedangkan zikir ni adalah zikir yang paling asas. Bukanlah penambahan ni. Ni asas. Sampai tak ada langsung perisai dalam diri kita tentang zikir-zikir Nabi. Kau mana cerita? Maknanya, setiap orang di kalangan kita ni, kok mana pun kena ada satu amalan. Setiap hari dia kena ada. Hari ni orang cerita pasal sihir, jenayah sihir menjadi-jadi. Nah, boleh pun tak boleh nak detect adakah kawan ni ke yang bunuh kawan ni. No, cara sihir ni bukan dia main duduk dekat-dekat, dia duduk di rumah dia pun dia buat sihir. No? Dia buat upacara sihir kat sini, kemudian hak kawan tu kena tu, kelompok, akhirnya 2-3 hari, mati. Ada tak lagu ni? Ada. Ni bukan orang awam saja, imam pun kadang-kadang kena. Betul. Ada. Saya dengar cerita baru-baru ni, imam satu di Johor.
Orang tak apa suka pada dia, tak tahulah sebab apa. No? Buat macam-macam pada dia, buat sihir pun. No? Dah turun naik hospital. Dah meninggal juga. Hari ni imam dua pula ikut tarik yang sama hari ni. Naik turun hospital. Nak tuduh siapa buat? Tak boleh. Boleh nak cari keterangan? Tak boleh sebab tidak ada bukti. Macam mana hang kata kawan tu yang buat? Tak ada bukti. Itu bab sihir. Benda bab sihir ni dia datang daripada syaitan. Datang daripada jin yang jahat. No? Maka kita kena banyak berlindung dengan Allah. Minta pada Allah berlindung. Berlindung maksudnya kita minta tolong pada Allah supaya Allah Ta'ala jaga diri kita ni. Allah sebut, in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong Allah, maka Allah juga tolong kamu. Kalau kita ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. No? Sebab tu hari-hari kita ni, Allahu Akbar, mari kerja, kadang-kadang kita rasa tak apa nak semangat, nak buat kerja. Sebab apa? Sebab tak ada penyisian dalam diri. No? Dan pula subuh tadi pun subuh gajah. Kan? Subuh gajah dah. Bukan takat gajah, dinosaur. No? Pukul 8.30 baru bangkit daripada tidur. No? Nak liga-liga mari ke pejabat masuk pukul 9. No? Mari tak ada rasa semangat. Yang rasa semangat apa? Nak menyembang dah rasa semangat. Dia tak? Ada semangat untuk nak buat kerja tak ada. Sebab apa? Tak ada pengisian dalam hati. No? Zikir tak ada, apa tak ada. Macam mana kita nak boleh buat kerja ibadat ni? Tuan rahimakumullah. Ibadah yang Nabi yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran tadi, dalam surah Ar-Ra'd, surah Ad-Dahr, wazkur isma rabbika bukratan wa asila, sebutlah nama Tuhanmu Allah pada waktu pagi dan juga petang. Nabi buat tu comel lah. Nabi buat tu pada pagi dan juga petang. Nabi buat zikir harian tu, Nabi buat. No, maka siapa lagi yang kita nak ikut kalau bukan Nabi? No? Macam mana Nabi tidur? No? Agak-agak kita di kalangan kita ni, berapa ramai di kalangan kita yang kita ikut cara tidur Nabi? Kau semua hari ni tak pernah tidur. Sebelum-sebelum ni tak pernah tidur. Saya jaga daripada dulu sampai lah Ustaz tak pernah tidur. Tidur macam mana? No? Ikutlah macam mana Nabi. Nabi tidur macam mana? Ha? Mengiring ke kanan. Tangan duduk di mana? Tangan duduk di bawah pipi. No? Kaki macam mana kaki? Melurui. Bersilang. Apa yang Nabi baca sebelum tidur? Orang perempuan dia jawab, orang lelaki. Mereka tawaduk, tak apa mereka tahu tu. Apa yang Nabi baca sebelum tidur? Ayat kursi. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata, bacalah, hendaklah kamu khatam Quran setiap malam sebelum kamu tidur. Boleh buat? Itu tanda orang mengaji dah tu. Itu tanda orang mengaji dia boleh faham. No? Nabi kata setiap malam hendaklah kamu kena khatam Quran. Betul tak? Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana nak khatam Quran? Banyak sangat. No?
Cukup hanya sekadar kamu baca 3 kali Qul huwallahu ahad. Pahalanya itu sama sebagaimana kamu baca Al-Quran 30 juzuk. Tu pun kita tak buat. No? Jangan tengok hari lain lah. Semalam buat lah. Semalam buat lah. Semalam dia. Allahu Akbar. Habis tu hari ni macam mana? No? Saya bukan ketuk orang lain. Saya ketuk diri saya sendiri juga. No? Sama-sama. Kita manusia kadang-kadang lupa. Ya. Bila orang peringat, kita tersedaplah sikit. Sebab tu perlukan ada kuliah-kuliah yang begini. Tak panggil saya pun tak apa. Panggil ustaz-ustaz mana yang boleh ketuk hati kita tu. Boleh peringat kita sungguh-sungguh. No? Fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah, hendaklah kamu memberi peringatan. Sesungguhnya peringatan tu memang sesuai untuk orang yang beriman. Maknanya kalaulah kita hari ini terketuk, diberi peringatan, maknanya tanda kita beriman. Orang yang tak beriman, orang yang tak beriman, bila mana diberi peringatan, dia buat dia, ya buat tak tahu. Itu tanda orang tak beriman. Ya, baik. Apa kata Allah lagi? Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan sebahagian daripada malam maka sujudlah kepadamu, sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya. Ini solat tahajud. Solat tahajud bagi Nabi adalah wajib. Setiap malam Nabi bertahajud. Satu ketika Nabi tahajud dalam keadaan Nabi melakukan solat-solat sunat. Ada seorang sahabat yang mari semayang dengan Nabi. Bila mari semayang dengan Nabi, Nabi baca Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Baqarah. No? Surah Al-Baqarah dalam bahasa Melayu dia lembu, lembu betina. No? Maknanya kalau lembu betina, surah ni panjang tak ke? Panjang. Kalau An-Naml, surah semut, mungkin tak panjang kot lah. Baik, surah Al-Baqarah di sana ada 3 juzuk. 3 juzuk lebih kalau kita buka Quran. Nabi pada malam tu baca, buat solat tahajud, baca surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Baca surah Al-Baqarah. Sahabat yang mari semayang tu tiba-tiba dia terbatal dalam semayang. Kemudian dia pergi ambil balik semayang, ayat semayang dia. Bila dia kembali semula nak semayang dengan Rasulullah, Rasulullah tak rokok lagi. Seingat dia, mungkinlah Nabi Rasulullah akan rokok selepas mana baca surah Al-Baqarah. Tiba-tiba Nabi tak rokok. Habis saja surah Al-Baqarah, Nabi sambung dengan surah Ali Imran. Allahu Akbar. Yang dia duduk di belakang ni mungkin nak ketak lutut dan sebagainya sebab lama. Nak duduk dengar Nabi baca. No? Mungkinlah dalam hati dia, mungkinlah lepas pada surah Ali Imran Nabi akan rokok pun. Tiba-tiba habis-habis pun Nabi tak rokok lagi. Nabi teruskan dengan surah An-Nisa. Masya Allah. Kita boleh buat tak agak-agak macam Nabi? Mungkin tak boleh buat lah. Tapi bila tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ma la yadruku kullu, la tadruku kullu. Jangan, kalau apa benda yang kamu tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ambil sikit. Takat mana kamu boleh buat baik solat tahajud, baca surah Al-Fatihah, kemudian surah Alam Nashrah. Pun dah cukup. Kalau kita nak baca panjang lagi, mungkin, tapi kita tak hafal Quran. Kita boleh buka Quran tengah sembahyang. Boleh tak? Boleh tak buka Quran tengah sembahyang? Boleh. Tidak ada masalah. Tetapi itu hanya solat sunat. Solat wajib boleh tak? Boleh, tetapi makruh.
Sebab tu untuk imam kalau baca surah Al-Nisa, Al-Insan, surah Al-Sajadah pada setiap pagi Jumaat, dia tak buka Quran depan. Dia tak? Kok mana pun kalau orang yang hak net tu dia kena faham, dia kena hafal. No? Yang hak belakang kena dekat, kok dia silap. Maknanya, tapi kalau bulan Ramadan, kan bulan Ramadan kan ada Quran depan. Beza dah. Yang bulan Ramadan ni ialah solat sunat. Yang hak tadi adalah solat wajib. Solat wajib kalau kita buka Quran hukumnya makruh. Kalau solat sunat buka Quran tak apa masalah. Buka maksudnya tak pegang lah, letak. Buka, letak ataupun letak pun, pegang pun tak ada masalah. Buka, letak. Kita ada rehan, kita ada meja kan. Yang satu. Yang kedua, kita buka, kita pegang pun boleh. Contoh saya pegang ni kan, ni Quran, ibarat tu. Allahu Akbar. Buka apa? Boleh? Ustaz, dalam mazhab Syafi'i, kalau bergerak 3 kali, batal. Macam mana kata 3 kali tu? Anggap saja cara kita buka tu adalah sekali. Jangan berturut-turut sekali, cukup. Kalau nak buat lagi, tunggu sekejap, buat balik sekali. Begitu. Baik, baca Bismillahirrahmanirrahim. Berlagu lah kan? Sebab tak hafal, tapi boleh baca. Nak ambil lagu apa? Masyari Rashid, Sa'id Al-Ghamidi. Ikutlah, balunlah 2-3 lagu dalam tu kan. Bila mana nak hak ni hukum mereka. Bila mana lagi nak sujud, jaga-jaga takut kita batal sembahyang. Sebab kita pegang Quran. Boleh. Ada cara. Bila mana kita pegang Quran masa kita nak sujud, kita kena bagi kena. Yang tangan yang kita pegang Quran tu kena bagi kena ni. Apa ni? Tapak tangan. Kena bagi kena. Walaupun sedikit. Sebab ikut mazhab Syafi'i, mazhab kita, kok mana pun ni adalah rukun sujud. Rukun sujud ada berapa? Rukun sujud ada 7. Rukun sujud ada 7. Kalau tak kena salah satu, batal sembahyang. Jaga-jaga. Tadi dah kita balun dah sejam. Kita baca Quran, tiba-tiba sujud tak sah. Habis sembahyang kita. Baik, macam mana cara? Buatlah macam mana pun, pegang macam ni ke, lipat macam ni, tutup macam ni, sujud macam ni. Boleh? Macam ni, boleh? Tak ada masalah. Janji juz'un, sebahagian daripada perut ni, tapak tangan. Rukun sujud iaitu dahi 1, kanan 3, lutut 2, 5, kaki 7. Semua 7. Kepala ni bukan hidung dah. Sebab saya pernah tengok orang sembahyang letak hidung, bukan letak dahi. Baru ni saya masuk hospital baru ni kan. Masuk hospital demam denggi baru ni. Tiba-tiba tengok kita singgah sembahyang di surau, tiba-tiba tengok cleaner dia tu, dia sembahyang, dia letak hidung dia. Mujur hidung dia tu, hidung mancung. Kalau jenis hidungnya hidung penyek, kena gitu. Kan? Sah tak? Tak sah. Tak sah. Tiba-tiba ada orang yang mari duduk belakang dia, tepung belakang dia, berimamkan dia. Confirm lah yang belakang tu pun tak sah. Lepas pada dia habis sembahyang, saya tegur dia. Jadi saya nak beritahu, apa yang saya belajar, saya tak beritahu lah kita mengaji Azhar kan. Saya takut kita riak pula kan. Kita sebut gitu je lah. Kita kata, ikut pada ni, nanti kena tak dahi apa semua. Apa respon dia?
Itu responnya. Tak apalah, kita tak nak cari gaduh. Kita dah bagi tahu, cukup. Kemudian dia baca doa, dia belah. No? Hak makmum dia tadi tak bagi lagi. Saya pergi kat dia. Bang, sebenarnya yang ahli tu yang silap. Sebab dia letak hidung. Hidung bukan rukun. Yang rukun adalah dahi. Sebab tu dahi ni tak boleh ada selai rambut pun. Sebab tu kita disunatkan pakai kepiah. Ni kepiah ni sunnah ni. Siapa yang pakai kepiah tak ada rasa pun nak ittiba' Rasul, rasa macam nak ikut sunnah, tak dapat pahala. Tambah lagi kita semayang, tak ada rasa untuk nak pakai niat untuk ikut Nabi. Pakai hanya sekadar nak semayang, tak dapat pahala. Ya. Kalau perempuan lekuk kena ke atas lagi lah. Ya, kalau perempuan kena lipat ke atas. Jangan sujud atas telekung. Kebanyakan perempuan saya tengok, budak-budak lah, saya duduk mengajar budak-budak ni, dia sujud atas telekung dia. Satu. Yang kedua, kadang-kadang bila dia sujud tu, kan kain telekung dia tu labur. Bila dia hampakan tangan dia tu, kan kain dia tak ada di tengah kan, dia sujud atas tu, pun tidak sah. Tak sah. No? Apa syarat? Habis itu Ustaz, yang kain sejadah yang duduk di depan tu kain juga Ustaz. Apa beza kain yang kita pegang ni? Boleh nampak? Boleh nampak tak? Seorang perempuan, bila mana dia semayang, dia sujud, nak kena buat juga. No? Allah Akbar, dia semayang kan? Dia sujud kan? Dia sujud atas ni? Atas telekung. Tak sah semayang. Habis Ustaz, apa beza kain ni dengan kain sejadah apa? Apa beza? Kain sama-sama kain. Kalau hak ni lantai tak apa. Sama-sama kain. Baik. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa pakaian yang ada di badan kita tidak sah kita sujud atasnya. Pakaian yang ada di badan kita, hatta serban sekalipun. No? Kita buat juga ni. Serban, no? Jadi pirate. Okey. Bila kita sembahyang kan, orang lelaki kadang-kadang dia pakai sorban dia panjang kadang. No? Bila dia sujud, sorban dia ada sini. No? Sorban dia jatuh dulu. Kemudian dia sujud atas ni. Sah tak? Tak sah. Sebab pakaian itu berada di badannya. Berlainan kalau pakaian itu tidak berada di badan dia, maka sah dia sujud atas tu. Jelas tak? Sejadah duduk atas badan dia tak? Dah duduk kat situ, maka kita boleh sujud kat situ. Ya. Kena haramkan dengan atas yang semayang dia tak boleh kan? Kena haram. Kena haram. Dia masa dia semayang, solat tu. Jadi kadang-kadang tu kain yang atas tu tak labu kan? Tanpa depan. Jadi dia sujud. Tak boleh kan? Dia terlekat di badan tak? Yang atas tu memang dekat kan? Tak boleh. Tak boleh kan? Berlainan, kalau kita tengok ulama-ulama semayang kan dia ada kain syal dia, selendang. No? Dia ada sana. Bila mana dia nak semayang, dia ambil, dia hampa ke depan. Sah tak? Sah. Sebab ini tak terikat di atas badan dia. Dia terikat hak tadi ya. Bila semayang, dia buat untuk tempat sujud. Itu juga sunnah. Sunnah. Bukan hanya sekadar biasa, sunnah. Siapa buat nak ikut Nabi, dapat pahala. No? Baik, macam mana kalau kita pakai mic? Mic tu, mic yang panjang, tiba-tiba kita sujud, kita
Wayar yang gitu. Atas wayar dia. Sah tak? Ulama bincang. Dia sampai tahun tu ulama bincang. Sampai satu ketika wayar itu ada tek cicak. Sah tak sembahyang kita? Wayar tu ada tek cicak, seolah macam kita sembahyang, kita syok dengan tek cicak. Sah tak sah? Ulama bincang, ulama Syafi'i bincang, bukan tak bincang. Benda kecil pun dia akan buat, dia akan kira. Baik. Pandangan ulama Syafi'i mengatakan bahawa tengok pada hujung wayar tu. Bila mana kalaulah kita bergerak, kita sujud, kan kita sujud atas wayar, adakah sah sembahyang kita? Dia melihat kepada hujung wayar itu. Kalau kita melakukan pergerakan solat, adakah dia bergerak? Kalau dia bergerak, kita sujud atas itu, tak sah sembahyang. Di hujung itu, kalau dia tak bergerak, maka sah sembahyang. Maksudnya PA sistem tu lah, no? Wayar PA sistem tu bergerak tak masa kita dah buat perlukan solat tu. Tak bergerak, maka kalau kita sujud atas dia pun tak ada masalah. Walaupun dia terlekat di kita, no? Walaupun dia terlekat di kita. Macam tu sekali ulama bincang, no? Apatah lagi benda-benda yang besar. Ni semua nak menghalang pada ibadah, nak buat kerja baik sempurna ibadat kita. Sembahyang ni benda yang pertama sekali yang Allah Ta'ala akan tanya. Rosak sembahyang kita, rosaklah benda lain, no? Baik. Jadi, baik, saya nak pergi pada hadis yang disebut tadi. Hadis Nabi SAW, iaitulah Nabi kata, aku ni ibarat seorang pengembara, seorang penunggang. Maka Nabi pun cerita pada kita bahawasanya Nabi ni perlu untuk banyak buat ibadat dalam dunia sebelum Nabi nak dihadapkan kepada Allah. Maka kalau kita tengok dalam buku yang kita pakai ni berkenaan dengan ibadah Nabi SAW, nah, hebatlah cara ibadat Nabi ni. Nah, satu ketika Nabi diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW menyambung puasanya pada waktu malam dengan siang, siang dengan malam selama 2 atau 3 hari tanpa makan pada akhir bulan Ramadan. Maka manusia pun turut menyambung puasa mereka bersama baginda. Apabila baginda diberitahu tentang perbuatan mereka, baginda bersabda, kalaulah bulan puasa ditambah sebulan lagi, nescaya kita akan terus menyambung puasa sehinggalah orang-orang yang melampau-lampau meninggalkan perbuatannya. Sesungguhnya aku bukanlah seperti kamu. Aku sentiasa diberi makan dan minum oleh Tuhanku, yakni dialah yang membantuku dan menguatkanku. Faham kita? Nabi ni bukan buat dalam keadaan hanya biasa-biasa. Kalau disuruh untuk berpuasa, maka Nabi puasa sungguh-sungguh. Maka macam itulah juga kita tadi. Kalaulah Allah Ta'ala suruh kita untuk kita buat zikir, maka zikirlah sungguh-sungguh. Setiap hari kita kena ada zikir. Baik, yang pertama tadi saya sebut apa? Tentang Al-Maksurat. Zikir Al-Maksurat kat mana pun setiap hari kita kena baca. Yang kedua, istighfar. Kita kena baca istighfar, no? Istighfar ni minta ampun pada Allah. Awak kita duk rasa bagus sangat ke setiap hari kita tak buat salah dengan Allah? Kita tak pernah buat salah ke? Tak pernah buat dosa ke dengan Allah? Yang kita rasa sangat, yang kita rasa sombong sangat, tak mau minta maaf kat dia. Nabi sendiri pun 100 kali sehari Nabi istighfar pada Allah 100 kali dalam sehari. No? Nabi kata dalam keadaan Nabi beristighfar, aku beristighfar pada Allah walaupun aku Nabi, aku minta ampun pada Allah 100 kali dalam sehari.
No? Kita ni kalau kita rasa hebat sangat, tak payahlah minta ampun. No? Kita ni kalau kita rasa bagus sangat, kita tak pernah kacau orang. Kita duk rasa kita duk rasa baik dari diri kita ni, tak payah minta ampun. No? Bukan begitu. Istighfar ni dia ada dua. Sebagaimana ulama sebut dalam kitab tasawuf. Last, yang terakhir. Ulama tasawuf kata istighfar orang awam ialah dia beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa. Orang-orang yang khusus, khawas, orang-orang yang lebih menghayati bagaimana kehidupan harian dia, dia beristighfar kepada Allah walaupun dia sedikit dosa dia, dia juga istighfar banyak pada Allah. Sebab apa? Mungkin ada banyak, walaupun dia tak buat banyak silap, tetapi ada banyak masa lalainya dia dengan Allah. Sungguh pun hari ini kita rasa tak banyak kita buat salah dengan Allah. Istighfarlah juga pada Allah. Sebab kita ada satu ketika kita lalai dengan Allah. Kita lalai dengan Allah. Kita tak ingat Allah. Satu benda kita ingat, kadang-kadang satu benda kita buat tak ingat. Terlalai tu kita minta ampun pada Allah. Begitu sekali. No? Baik, dengan amalan-amalan itu mudah-mudahan kita buat selepas pada ini insya-Allah. Buatlah pada ini insya-Allah setiap hari paling kurang satu dalam sehari. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kesempatan kita untuk kita tambah amalan. Tambah amalan kita daripada sebelum ini dan juga akan datang. Tuan-tuan rahimakumullah, dua perkara yang secara kesimpulan yang saya sebut tadi ialah, yang pertama, kita ni hidup dalam dunia tak lama. Dan yang kedua, rasakan segala apa benda yang kita buat adalah ibadah. No? Apa saja yang kita buat ibadah, masuk tandas ibadah, masuk masjid ibadah, masuk kerja ibadah, semuanya ibadah. Kena cari doa lah. Apa doa-doa dia? Doa makan macam mana, doa nak masuk tandas macam mana, doa nak tidur dan sebagainya. Cuba cari. Satu kitab lagi saya nak suruh tuan-tuan cari. Kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Kitab tu kitab zikir-zikir Nabi. Nabi nak minum, Nabi buat apa? Nabi nak tidur, Nabi baca apa? Nabi nak masuk tandas, nak baca apa? Masuk masjid, baca apa? Itu semua ada dalam tu. Nak lebih tebal lagi, kitab Riyadhus Salihin. Imam Nawawi juga. Baik, sekadar itu saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesempatan kita untuk kita melakukan amalan. Wallahu a'lam.